Kita intro dulu. Akhirnya ada pihak dari Kerajaan Perpaduan Madani telah respon apa yang telah dicadangkan oleh Ngekoham seperti mana yang telah saya kongsikan pagi tadi. Tapi dia punya respon, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita pergi lebih lanjut dengan topik kita pada malam ini, saya sekali lagi ingin menjemput anda dengan segala hormatnya untuk hadir beramai-ramai ke Padang 8/9 Bandar Sawit Petaling Jaya pada 30 Disember 2023, besok je pun, bagi memeriahkan karnival sambutan Ambang Tahun Baru 2024 yang insya-Allah akan memaparkan beberapa program yang cukup-cukup luar biasa seperti ada karnival, ada buskers dan yang paling penting kita ada ceramah dan juga forum serta sembang santai yang akan menampilkan YB Viral, Kak Dayangku Intan, Ustaz Muhammad Zubir Embung iaitu YDP PAS Petaling Jaya dan yang paling utama sekali saya sendiri, Papa Berry selaku terajuk utamanya. InsyaAllah bermula jam 6 petang sampai 12.30 malam, sama-sama kita hadirkan diri beramai-ramai, bawalah seluruh ahli keluarga untuk memeriahkan karnival sambutan Ambang Tahun Baru 2024 insyaAllah. Kembali ke topik kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jikalau anda mengikuti video-video saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda pasti tahu pagi tadi saya telah membuat satu video ulasan berkenaan dengan cadangan daripada ahli Parlimen Beruas iaitu Ngekoham yang mencadangkan antara lain diletakkan beberapa tokoh bukan Islam dalam jawatan kuasa teknikal untuk mengkaji pelaksanaan undang-undang syarak bagi setiap DUN di setiap negeri agar orang kata apa, untuk mengambil kira pandangan orang-orang bukan Islam sebelum mana-mana undang-undang syariah itu diubah ataupun diwartakan dan sebagainya. Dan sudah tentulah benda ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, merupakan satu keceluparan yang sangat-sangat luar biasa daripada Ngekoham. Sebab apa? Sebab kita semua tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, urusan agama Islam dekat negara kita ini adalah urusan orang-orang Islam sahaja. Orang bukan Islam tidak terlibat dan takkan pernah terlibat serta tidak patut terlibat sama sekali. Jadi mengapakah tiba-tiba Ngekoham ini saja nak buat perangai, saja nak buat ramai macam tu, tiba-tiba nak mencadangkan letak seorang bukan Islam untuk meneliti pandangan orang bukan Islam berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang syariah. Tak ada kena-mengena masalahnya. Sebab apa-apa sahaja yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah tidak akan memberikan kesan terhadap orang bukan Islam. Macam saya berikan contoh siang tadi. Kalau seorang Muslim itu minum arak dan juga seorang Cina, seorang kafir contohnya minum arak, yang Muslim sahaja yang akan dihukum. Tetapi orang yang bukan Islam ini, yang kafir ini, tidak akan dikenakan apa-apa tindakan. Sebab minum arak adalah kesalahan bagi orang Islam. Jadi tak ada kena-mengena pun. Tak perlu sebenarnya Ngekoham ini mengeluarkan cadangan sedemikian. Dan ternyata daripada ruangan chat di mana-mana sahaja, tak kira dekat YouTube ini ke ataupun dekat TikTok, rata-ratanya bersetuju dengan pandangan saya betapa Ngekoham telah melampaui batas. Dan dalam video yang sama juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya telah mengemukakan satu cabaran kepada mana-mana pimpinan dalam Kerajaan Perpaduan Madani, Menteri Agama ke atau sesiapa sahaja untuk mengeluarkan kenyataan respon terhadap apa yang telah dicadangkan oleh Ngekoham ini. Dan ternyata Menteri Agama iaitu Datuk Naim Mokhtar telah pun mengeluarkan respon beliau terhadap cadangan Ngekoham ini. Tetapi saya cakap terus terang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, respon daripada Dr. Naim ini adalah sangat-sangat mendukacitakan. Sangat-sangat lemah, sangat-sangat lembik, langsung tidak ada izah sebagai seorang Islam yang hendak mempertahankan keabsahan serta kesucian agama Islam untuk dilaksanakan dekat negara kita ini. Anda dapat lihat apa yang telah disebutkan oleh Dr. Naim seperti mana yang telah dilaporkan oleh Sinar Harian ini. Dia kata apa? Cadangan Ngekoham itu adalah tidak berasas sama sekali. Sebab apa? Sebab dia kata apa-apa sahaja berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang syariah akan dimasukkan ke dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Urusan Hal Ehwal Islam yang dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Itu sahaja. Dalam artikel yang panjang itu, apa yang disebutkan oleh Dr. Naim berkisarkan kepada itu sahaja. Langsung tidak ada sebarang perkataan menyatakan bahawa Ngekoham telah melampaui batas. Langsung tidak ada perkataan menyatakan bahawa Ngekoham telah bertindak di luar daripada sepatutnya. Langsung tidak dikeluarkan sebarang kenyataan betapa orang bukan Islam tidak ada hak untuk mencampuri urusan orang-orang Islam dekat negara kita ini. Langsung tidak ada perkataan-perkataan yang keras bagi menunjukkan kepada Ngekoham, mengembalikan dia kepada tempat dia sebenar, mengingatkan kembali Ngekoham dia sebenarnya telah melampaui batas. Langsung tak ada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Balik-balik dia kata, oh benda ini buat MKI dan sebagainya. Tidak ada langsung perkataan yang mengecam kenyataan Ngekoham, cadangan Ngekoham yang sebenarnya langsung tidak bersesuaian dan telah melampaui batas itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya berasa sangat-sangat kecewa dengan Menteri Agama yang langsung tidak ada aizah untuk mempertahankan kesucian agama Islam. Kesucian Islam yang selama ini hanyalah dilaksanakan oleh orang-orang Islam dekat negara kita ini daripada dicemarkan oleh orang-orang yang sentiasa hendak masuk campur urusan agama Islam dekat negara kita ini. Mana pergi taring anda, wahai Datuk Naim? Mana pergi anda punya kekuatan? Ketika orang kata apa, orang duk memainkan isu yang dulu anda pernah kena tangkap, kan? Disebabkan ada kes anda dulu, anda bukan main garang. Anda kata hendak saman orang-orang tersebut. Anda betul-betul nampak macam ada kekuatan, kan? Marah dekat depan media dan sebagainya. Tetapi bila kesucian agama Islam ini dipermain-mainkan, diperkotak-katikkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab ini, anda tiba-tiba menikus, mengeluarkan alasan yang saya cakap terus terang, pijak semut pun tak mati. Sangat-sangat mengecewakan, wahai Datuk Dr. Naim. Sangat-sangat mengecewakan. Ini Menteri Agama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau Menteri Agama pun respon macam ni, lemah lembik macam ni, lebih lembut gigi dari lidah macam ni, anak-anak papa tak ceritalah. Semuanya akan menyepi, membisu sibu bahasa, membenarkan sahaja apa yang telah dicadangkan oleh Ngekoham tersebut tanpa banyak soal. Sebab kalau menteri mereka pun macam tu, anak-anak buah tak payah cerita banyaklah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apalah lagi yang kita boleh harapkan dalam kerajaan perpaduan madani ini dalam usaha untuk menjaga keabsahan, kesucian, keizahan agama Islam dekat negara kita ini. Minta maaf, ini bukan posting pasal 3R. Ini adalah posting melahirkan kekecewaan terhadap lemah lembiknya Menteri Agama dalam mempertahankan kesucian agama Islam daripada dicampuri urusannya oleh mereka yang tidak layak langsung untuk mencampuri urusan tersebut. Tapi itulah, bila saya baca artikel Sinar Harian tersebut, dan saya percaya Sinar Harian telah memetik kata-kata Dr. Naim dengan sepenuhnya, memang saya cakap terus terang, sangat-sangat mengecewakan. Dr. Naim, anda ini bekas hakim mahkamah syariah. Anda ini seorang yang sangat-sangat terpuji. Mana pergi keizahan anda? Mana pergi kekuatan anda untuk mempertahankan kesucian agama kita ini? Jangan sampai nanti orang-orang Islam dekat negara kita ini datang ke Jabatan Agama Islam, berjumpa dengan anda dan bertanyakan kepada anda satu soalan ini kerana mereka sudah terlalu jelak dengan sikap anda yang sangat-sangat lembik dalam mempertahankan kesucian agama Islam ini. Sangat mengecewakan. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?